Jadi soalan yang pertama tadi, dengan suasana masyarakat makin jauh dengan Islam, dengan suasana orang hanyut dengan teknologi moden hari ini, khususnya anak muda, tengok apa ni, lebih berminat dengan WhatsApp, dengan segala teknologi yang ada hari ini. Jadi seolah-olah kita tergambar, macam seolah-olah macam mustahil Islam ni akan menang. Kita tergambar macam itu barangkali. Tuan-tuan, menang kalah yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah tu yang tu kita serah kepada Allah. Sebagai muslim, kita akan tak ditanya oleh Allah apa sumbangan kita kepada Islam. Yang tu kena fikir satu, ya. Apakah sumbangan yang kita beri kepada Islam, khususnya ketika Islam dilenyet, dihina, ditindas? Di mana kita? Yang tu kita kena ambil perhatian. Jangan terlalu fikir sangat, Allah, siapa tak menang, pilihan raya tak menang lagi, tak menang. Yang tu fikir, jangan fikir sangat. Yang kita fikir, adakah kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Antaranya Allah kata apa? Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah akan bantu, Allah akan tolong siapa saja yang tolong agamanya. Tinggal lagi, Allah tolong dalam bentuk apa, itu kerja Allah. Allah akan tolong siapa yang tolong agamanya. Yang ini kena yakin. Cuma masa dan ketika itu belum tiba. Bila akan tiba? Insya-Allah kita yakin, kalau betul-betul kita ikhlas berjuang, kita istiqamah dalam perjuangan, kita bantu agama Allah, kita tinggikan agama Allah, Allah akan tolong kita insya-Allah. Bagaimana bentuk pertolongan, itu hanya Allah yang tahu. Tapi Islam pasti menang insya-Allah, ya. Itu respon saya yang pertama pada soalan pertama lah, ya. Soalan kedua? Soalan kedua ni berkaitan dengan getah murah, sawit pun murah. Yang ada ujian ni. Saya balik jingka 3 kemarin. Ayah saya orang jingka 3. Saya setiap kali balik saya akan tanya, berapa setan lah ni sawit. Jingka 3 sawit, ya. Jadi 2 hari lepas dia kata RM410 satu tan. Tadi kata tak sampailah, mungkin tak sampai dah. Dia bertukar semua. Hari ni mungkin 400, esok 390 dia tumbang ambil. Getah begitu juga. Getah dulu sebulan lepas RM1.60, RM1.80. Dia nak boleh 1 kilo tu menjadikan RM10. RM10 ni sekali pergi ngetek lah, habis. Maknanya peneroka sama ada getah, peneroka sawit lebih tahan sedikit daripada peneroka getah. Maknanya mereka berada di paras kemiskinan. Nak boleh kedapat 1 kilo, dia kena noreh kadang-kadang berapa batang pokok. Dapat tu pula, dia kadang-kadang dia penat, dia tak bawa balik. Dia letak dulu situ. Bila dia letak situ, dia mari petang tengok hilang. Ada pula yang mencuri. Allah, kawan ni umur 60 pergi noreh dengan. Kita buat demonstrasi di depan di KLCC. Menuntut supaya satu penilaian semula dibuat. Harga shillingnya berapa getah ini. Kita tuntut begitu. Tuan-tuan, hari ini kita tak tahu apa permainan orang atasan. Kita tak tahu. Saya pun tak berani kata sebab tak ada hitam putih dia panggil. Adakah benar harga sawit 1 tan macam itu kerana mengikut harga dunia, atau sebenarnya harga dia tinggi
Tetapi ada yang orang atasan ni yang merendahkannya. Yang tu kena ada buktilah. Saya tak berani kata, kalau katalah ni tengah tayang ni. Wallahu alam. Tetapi sekiranya ada permainan itu, maknanya ada pengkhianatan. Jadi macam mana nak selesaikan isu itu? Jadi nak selesaikan isu itu, nampaknya yang diberikan kuasa tu dia tak nak selesaikan. Hari ini peneroka kena sedar, sawit atau getah, dia mesti tukar. Setuju tak? Dia mesti tukar orang lain yang ambil alih tampuk pemerintahan ini, yang lebih amanah, lebih jujur. Kita baru dapat mesej hari ini, tadi petang saya dapat mesej, tuan-tuan, sekarang ini Tan Sri Isa Samad dia gantung 2 bulan pengurus ketua apa tu yang baru lantik tu ya, Fadli apa dia baru lantik itu, saya tak ingat tuan-tuan. Dia gantung 2 bulan. Maknanya sekarang ni dalam Felda ada krisis dalaman, tuan. Ada krisis dalaman. Sama-sama mereka berhubung dengan Felda Global Ventures. Saya tengok sikit ada orang hantar mesej ke saya, tuan-tuan. Datuk Faizul Ahmad telah digantung tugas selama 2 bulan sebagai pengarah besar Felda. Perkuat kuasa serta-merta. Pengumuman dibuat oleh Tan Sri Isa Samad. Mana ada krisis dalaman sekarang di Felda, tuan-tuan. Tuan-tuan, Felda Global Ventures sudah merudum saham dia kepada RM2.50 hari ini. Jadi maknanya dari segi bacaan kita orang kampungnya, kita melihat di sana ada mainan orang atasan, sehingga menyebabkan dia ada memberikan kesan kepada harga getah dan harga buah. Sebab tu kita merayu dan kita telah buat demonstrasi hari itu supaya dinilai semula harga ini. Dinilai semula dan dilihat semula untuk membantu peneroka-peneroka semuanya yang susah ini. Kalau getah sekilo RM2, tuan-tuan, payah nak cari makan. Payah. Ini kata dipanggil tekanan ekonomi. Apatah lagi hari ini kita sedang berdepan dengan sara hidup yang tinggi. Tinggi, tuan-tuan. Ni elektrik nak naik lagi. Seorang pengusaha Melayu di Bandar Jengka, Saudara Haslim, ada pasaraya B5. Minggu lepas dia bercakap dengan saya, dia kata, Ustaz, saya tak tahan dah. Macam dia nak serah Cina sewa. Bandar Jengka tu 100% orang Melayu. Dia kata dia nak serah ke Cina sewa. Saya kata pasal apa? Dia kata tak tahan elektrik. Pasal apa? Dulu dia bayar sebulan bil elektrik saja 9,000 ke 10,000 sebulan. Sekarang dia kata, Ustaz, naik berganda daripada 9,000 kepada 25,000 sebulan. Tak tahan, dia kata, Ustaz. Itu tak termasuk lagi lembaga hasil dalam negeri. Tuan-tuan, kita berdepan dengan bukan orang sawit saja tertekan, bukan orang getah saja tertekan, tetapi peniaga-peniaga juga tertekan. Itu yang disebut dari sudut pengurusan ekonomi yang tidak betul. Jadi tadi tanya macam mana nak buat? Bagi saya tukar kerajaan je lah. Tuan-tuan, saya yakin kalau kita dapat tukar kerajaan dan kita dapat pegang Felda, barangkali berlori rahsia-rahsia yang kita tak tahu selama ini akhirnya terbongkar. Sebab itu Datuk Seri Najib dia sangat pertahankan pengundi-pengundi di Felda ini. Dan di mana ada Felda, kita kalah. Datuk Tuan Ibrahim, Don Jengka 10 UPU. 10 UPU ni ada 9 UPU Felda. 9 UPU Felda ni, satu saja Felda yang menang, Jengka 18. Yang lain kalah belaka. Pasal apa kalah? Orang Felda dapat RM 15,000 baru-baru ni. RM, tuan-tuan, hari ni orang UMNO pun bersungut. Pasal apa getah rendah, pasal apa sawit rendah, pasal apa saham dapat sikit. Dia pun bersungut, tapi boleh BRIM, senyam.
Yang ni payah saya pun tak erti. Kita kena buat satu, kita kena bincang macam mana nak fahamkan orang Melayu Felda ni supaya dia faham macam kita faham. Ini orang lancang kena buat kerja lah. Pasal Don lancang antara Don yang kalah dalam parlimen. Itu yang kedua. Yang ketiga, ke dalam konteks negara ni, di manakah tanggungjawab pemimpin untuk menyampaikan Islam? Baik. Siapa yang diberikan kuasa menjadi khalifah, menjadi ketua? Tanggungjawab dia iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Siapa yang diberi kuasa untuk memerintah negara, orang Islam khususnya, tanggungjawab dia yang asas apa dia? Ialah menegakkan agama dan mentadbir negara berdasarkan agama. Hari ini 50 tahun lebih UMNO sebagai tunjang, Barisan Nasional diberikan amanah untuk memerintah agama, memerintah negara, dan UMNO sebagai dia panggil yang paling banyak kursi, ada kuasa. Selama 50 tahun lebih ini nampaknya dia tidak melaksanakan tanggungjawab itu. Sebenarnya tanggungjawab itu ada pada mereka lah yang kena laksanakan. Tapi oleh kerana mereka tak laksanakan, maka timbullah gerakan-gerakan Islam untuk membetulkan mereka dan menegur mereka. Itu tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk memperingatkan, kita tegur dalam parlimen. Tuan-tuan, kalau kita tak tegur dalam parlimen, tuan-tuan tak tahu isu mas ni. Beli tiket mas, berarti ada charge arak automatik. Kalau tak ada, kita dalam parlimen, kita tak tahu, dia terpaksa dedah. Sebab ahli parlimen yang tanya, dalam parlimen, dia mesti bagi fakta betul. Maknanya dia sudah menyeleweng daripada amanah dia. Itu hanya kuasa menteri yang boleh buat arahan kepada mas. Lesen judi, siapa yang lulus? Kementerian Keuangan. Siapa Kementerian Keuangan? Orang Melayu Islam. Jadi, adakah kita nak biar? Tak boleh biar. Kita kena tegur. Dengan apa cara? Melalui parlimen ataupun dengan ceramah-ceramah umum macam ini. Itu tanggungjawab kita. Tapi mereka yang diberikan kuasa untuk memerintah, tanggungjawab dia saya sebut tadi, iqamatuddin wa siyasatud dunya biddin. Dia mesti laksanakan agama, tegakkan agama dan mentadbir dunia berdasarkan kepada agama. Kalau dia tak buat, maknanya dia sudah mengkhianati amanah yang diberi oleh rakyat. Maka dia akan dipersoalkan oleh Allah pada hari akhirat. Kita pula sebagai rakyat sepatutnya memahami isu ini setelah kita bagi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kepada si fulan untuk memerintah berdasarkan agama, menegakkan agama, tapi dia tak laksanakan, haram kita untuk melantik dia semula. Itu respon saya. Ketaatan kepada pemimpin. Ada hubungan kait dengan soalan yang keempat ni. Ditanyakan oleh sahabat tadi, adakah sebab ada ulama UMNO kata benci cara mana pun kita kena taat kepada pemimpin. Hari ini tuan-tuan, dalam isu hari ini bagaimana musuh menyerang kita. Dalam isu di Mesir, bila Ikhwan Muslimun menang dan memerintah sekejap, kemudian Ikhwan Muslimun kalah, berlaku huru-hara dan sebagainya, timbullah pandangan-pandangan ulama mengatakan Ikhwan Muslimun Khawarij. Khawarij. Kenapa? Kerana menentang Mursi, menentang kerajaan. Dan dia berjangkit ke Malaysia ini. Hari ini adalah dia panggil suara-suara sumbang daripada ulama-ulama UMNO khususnya, dan yang UMNO pun tidak, PAS pun tidak. Dia ada kepentingan. Kadang-kadang dia kritik UMNO, kadang-kadang dia kritik PAS. Oh, dia seorang saja betul. Hak ni ada juga. Adalah timbul mengatakan siapa tentang kerajaan maka dia Khawarij. Adakah kita ni terkeluar daripada konsep taat, mentaati
pemimpin yang ada. Tuan-tuan, saya nak sebut pengalaman. Saya, YB Tantawi, Ustaz Mokhtar Seni, Datuk Tuan Ibrahim, Ustaz Arif Faizul. Kita bertemu dengan Mufti Pahang. Saya tak ingat tarikh, tapi tahun lepas sebelum pilihan raya. Kita bertemu dengan Mufti Pahang. Dan saya alhamdulillah diberi peluang oleh Datuk Tuan untuk respon juga. Saya sebut depan Mufti, saya kata PAS bukan Khawarij. Tuan-tuan, PAS bukan Khawarij. Dan PAS tidak terkeluar daripada konsep taat kepada kerajaan yang ada. Mana buktinya? Buktinya tuan-tuan, kita hantar anak-anak kita ke sekolah-sekolah kebangsaan. Tuan-tuan, sikit lagi nak pergi KL, bayar tol tak? Ke ada yang pakai langgar, boom, tak bayar langsung? Ada? Bayar tak? Bayar. Cukai pintu? Bayar. Elektrik? Bayar. Air? Bayar. Di mana tak taatnya? Kita bukan Khawarij ni. Jadi kita ikut semua undang-undang yang ada. Beli motor baru, start, lampu nyala terus. Oh, pandai lah ni tuan-tuan. Dulu ada sui, lah ni tak ada sui. Start nyala terus. Siapa untung? Toket Cina. Tuan-tuan, segala peraturan yang dibuat oleh kerajaan melalui apa agensi JPJ-nya. Ni plat kereta nak suruh buat kecil pula tuan-tuan. JPJ-nya, polisnya, semua kita patuh. Habis yang kamu tak undi dia, yang tu lain. Takkanlah kita tak undi BN dah dipanggil Khawarij. Tak. Perlembagaan membenarkan rakyat untuk memilih siapa saja untuk memerintah negara setiap 5 tahun sekali. Yang benarkan tu siapa? Yang benarkan tu ialah perlembagaan negara. Tuan-tuan, ini yang barangkali kalau ulama UMNO ataupun ada ustaz-ustaz yang dia tidak mencuburi politik ini, dia tidak faham. Dia kira kalau tak undi, tak menyokong kerajaan yang ada adalah sudah menyeleweng dan tidak betul. Tak. Kita dibenarkan oleh perlembagaan untuk mengempen. Bagi tahu kepada masyarakat, kempen supaya sokong kumpulan ini untuk memerintah setiap 5 tahun sekali. Jadi kita masih lagi mengikut lunas-lunas perlembagaan. Kita bukan angkat pedang sebagaimana Khawarij yang menentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali waktu jadi khalifah, maka timbul ada yang tak puas hati, akhirnya dia tubuh satu dipanggil Burat, golongan pemberontak yang sampai ke tahap memang nak jatuhkan Sayyidina Ali, bahkan nak bunuh Sayyidina Ali. Itu pun Sayyidina Ali masih hantar wakil untuk berbincang. Tapi golongan ini tak nak dengar, akhirnya berlakulah yang tidak diingini peperangan. Berlakulah dia panggil pembunuhan. Itu Khawarij, memberontak untuk membunuh. Hari ini kita bukan nak bunuh pun. Tak ada tuan-tuan. PAS melalui Majlis Syura, kita tak pernah arah ahli kita untuk angkat senjata. Bahawa tidak salah kita menyertai pilihan raya setelah kita melihat manfaat lebih banyak daripada mudarat. Ikhwan baru ni ya, 1924 Ikhwan Muslimun ditubuhkan, mereka tidak menyertai pilihan raya. Dia lain sikit konsep dia, jadi baru ni saja. Itu pun dia terpaksa tubuh satu nama lain, jenama lain untuk masuk dalam pilihan raya. Dia ada lainlah sikit dia dengan kita. Tapi kita dah putus. Maka inilah keputusan yang belum berubah, iaitu kita menerima sistem demokrasi untuk menyalurkan Islam. Maka tak betul lah jika ada ulama mengatakan pertama kita burat pemberontak ataupun mengatakan kita terkeluar daripada konsep ketaatan. Tak, kita masih berada dalam taat dan patuh dalam perkara yang tidak maksiat. Tapi dalam perkara maksiat kita tentang, seperti isu transgender. Kita mesti bela.
Isu Islam liberal, kita bertegas. Dalam isu nak menegakkan syariat, hudud contohnya, kita istiqamah. Kita tak akan berganjak, kita tak akan menggadai dasar kita. Itu sedikit respon daripada saya, insya-Allah akan ditambah baik oleh Ustaz Ni Abdul, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum.